Baik, itu dia sebentar tadi pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Penumpuan juga dalam pakej kali kedua yang diumumkan itu oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin menumpukan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS dan juga majikan-majikan yang terjejas disebabkan wabak COVID-19. Dan kita sebenarnya tidak boleh melupakan jasa dan juga tanggungjawab yang diberikan serta komitmen oleh petugas Barisan Hadapan, khususnya petugas badan beruniform. Lazimnya kita akan dengar petugas Barisan Hadapan yang sering kali kita baca berkenaan doktor, jururawat, polis dan juga tentera, tapi hari ini kita pula nak kongsi pada anda bagaimana APM sebenarnya turut memainkan peranan mereka membantu mencegah dan juga memutuskan rantaian COVID-19 ini. Jadi di studio kami amat berbesar hati untuk menerima kunjungan Pengarah Pesuruhjaya, Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Tuan Abdul Wahab Rahim, Pengarah Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Apa khabar? Assalamualaikum. Baik, sihat Alhamdulillah Tuan. Sihat, Alhamdulillah. Baik Tuan, ini satu perkara yang cukup baik untuk kita gambarkan seperti mana yang Shu sebutkan tadi, bahawasanya kita tidak boleh melupakan tanggungjawab dan juga komitmen setiap petugas Barisan Hadapan dan juga setiap badan beruniform yang turut memberikan komitmen. Bagi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, apakah antara penugasan dan juga modus operandi APM dalam mendepani wabak COVID-19? Terima kasih Ismail. Dan terima kasih banyaklah sebab peluang kesempatan dibagi kepada kita untuk bersama-sama untuk melihat sebenarnya dalam proses pengurusan COVID ini ataupun coronavirus ini beberapa komponen yang diguna pakai, komponen rawatan, pemulihan, itu selalu kita dengar. Tetapi untuk mengekang benda ini daripada penularan, terpaksa juga kita melaksanakan beberapa proses. Itu menyebabkan APM dalam pengurusan ini, APM itu berada di lapangan. Kita melaksanakan beberapa tugas ataupun tanggungjawab yang dibagi. Contohnya di Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita berada juga bersama-sama dengan agensi-agensi lain untuk memastikan kita punya arahan kerajaan itu untuk pergerakan rakyat itu dikurangkan, diminimalkan. Itu satu. Yang keduanya, apabila mereka dikuarantinkan, mereka juga harus diuruskan, diuruskan sebaik mungkin, seperti mereka yang akan ada kemungkinannya mereka positif, ada kemungkinannya proses-proses berlaku seterusnya dihantar ke klinik ataupun hospital akan berlaku. Tugas APM ini sebenarnya semua rantaian pengurusan itu tadi kita berlaku tolak di ward je lah. Yang lain itu berlaku. Kalau kita nak minta Tuan untuk kongsikan juga bagaimana sebenarnya pasti ada saranan daripada pihak KKM sendiri untuk pihak APM melaksanakan tugas. Pasti ada tata cara tertentu yang perlu diikuti, the do's and don'ts untuk kita menjaga mereka yang terlibat dan juga terkena dengan cerita COVID-19 ini. Jadi mungkin Tuan kongsi pada kami daripada sudut itu. Dia punya prinsip pengurusan COVID-19 ini, operasi COVID-19 ini, dia menekankan pematuhan. So antara pematuhannya ialah kita menggunakan PPE yang sangat ni sesuai. Maknanya kalau di zon merah, PPE yang sepatutnya digunakan. Begitu juga dengan kebersihan ataupun pengurusan kebersihan pekerja-pekerja ataupun pegawai-pegawai petugas ataupun anggota kita harian. Kita kena buat decontamination. Semua proses itu memang sangat spesifik sebenarnya dan sangat memerlukan kita tu patuh. Sangat patuh. Tidak seperti operasi-operasi sebelum lah, operasi banjir. Itu lain sikit. Ini is very specific. Kita tak tahu di mana tempat virus itu berada. Jadi ini satu perkara yang cukup menggusarkan juga, bukan saja bagi petugas Barisan Hadapan, bukan saja PDRM dan juga ATM, tetapi juga pihak Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Cuma dari segi aspek pembahagian tugas, antara kita melihat ATM, PDRM, mereka menjaga keselamatan dan memastikan pergerakan dihadkan. Bagi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, adakah ia juga terlibat secara langsung dengan penghadan pergerakan, tetapi juga di masa yang sama membantu mereka yang terjejas dalam wabak COVID-19 ini? Dua komponen tugas yang kami laksanakan, APM laksanakan. Angkatan Pertahanan Awam, ramai yang keliru kadang APM tu macam-macam sebutnya. Tapi saya nak jelas APM tu Angkatan Pertahanan Awam lah. Jadi dua komponen. Pertamanya ialah kita membuat kerja-kerja pengurusan ataupun penyeliaan, urus takbir mereka-mereka yang dikuarantinkan.
Yang keduanya, kita melaksanakan kerja-kerja operasi untuk PKP, iaitu perintah kawalan pergerakan di lapangan. Kita memastikan pergerakan seperti yang saya maklumkan tadi, pergerakan orang ramai tidak berlaku seperti yang diarahkan. So kalau katakan sekarang ini contohnya di Keluang contohnya ataupun di Hulu Langat telah dikategorikan sebagai kawasan PKPD, diperketatkan. Jadi tidak ada pergerakan sepatutnya berlaku melainkan untuk kes-kes yang dibenarkan sahaja. Langsung tak ada pergerakan. Jadi kita pastikan itu tak berlaku. Alhamdulillah dalam almost 3 minggu setelah ini apabila kita pantau di lapangan, walaupun ada sedikit itu pada kita, tetapi secara keseluruhannya kita dapat melaksanakan kedua-dua komponen tugas tadi. Mereka yang dikuarantinkan, yang arahan terbaru ataupun keputusan terbaru kerajaan bagi rakyat Malaysia yang balik ke Malaysia. Landing saja di mana-mana. Sama ada di airport ataupun di pangkalan darat ataupun kita punya melalui jalan laut, mereka akan dipantau di stesen kuarantin selama 14 hari. Jadi siapa yang datang ke Malaysia sekarang ni, rakyat kita kalau balik, dia kena masuk dalam 14 hari. Dari sudut kuasa yang dipegang oleh APM sendiri, bagaimana kerjasama yang diberikan oleh masyarakat Malaysia, terutama yang mereka dikuarantin terhadap pihak APM? So far alhamdulillah, mereka yang dikuarantin ni dia bagus. Kalau ikut pengalaman kita menguruskan, sebab mereka faham kenapa kuarantin itu patut dilaksanakan, dibuat. Sebab kita nak putus karantaian. Kita nak memastikan dalam 14 hari itu mereka itu dipantau supaya mereka yang ada simptom ataupun mereka yang positif akan dikeluarkan dan terus dibuat rawatan. Mereka yang negatif selepas 14 hari itu akan dilepaskan dan diminta supaya buat home civilian punya ni lah. Prinsip itu yang menyebabkan sekarang ni kalau kita tengok trend dia, seperti yang Ismail ataupun sini tengok trend dia semakin baik yang diumumkan oleh KP Kesihatan tu kan. Baik, dalam hal kita mendepani wabak COVID-19 dan juga perintah kawalan pergerakan ini, adakah kesemua anggota Angkatan Pertahanan Awam dan juga aset-asetnya turut digerakkan untuk mengekang? Hampir 10,000 anggota dah kita kerahkan sekarang ni untuk keseluruhan di Malaysia, keseluruhan. Sebab kita uruskan semua tadi tu. Yang terbaru dekat hotel lah. Kat hotel mereka duduk menginap di hotel sebagai pusat kuarantin kita. Kemudian tu logistik kita lebih kurang, saya ingat all out kita dah gunakan keseluruhan logistik kita. Lebih kurang 200 lebih kenderaan jentera berat kita, pelbagai guna kita deploy. Niat kita untuk memastikan rakyat kita ini patuh, satu, yang kedua mereka ini dalam keadaan yang kita nak lah. Mereka tidak dijadikan mereka yang diletakkan sebagai PUI ataupun person under investigation. Itu yang dia jangan cuba membuat judgement sendiri tu. Betul. Dia kadang dibuat judgement sendiri, tak ada apa-apa kan. It's not that. Kerjaan betul-betul lumus sebenarnya untuk dengan segala formula pengurusan. Kita pun sebenarnya memastikan benda itu tak bergerak lah. Tak berlaku rantaian pergerakan. Dan setakat ini KKM juga sudah mengumumkan terdapat 5 kluster baru yang menyebabkan peningkatan kes COVID-19 di Malaysia. Pastinya APM juga turut terlibat, mempunyai anggota yang lebih ramai di kawasan-kawasan hotspot dan memberi pembantian yang lebih lanjut kepada kluster yang diumumkan oleh KKM ini. Bagaimana dari sudut itu, mungkin Tuan boleh kongsikan juga pada kami? Betul. Bila ialah kluster ni akan day to day dia mungkin KKM akan ada justification kenapa berlaku. Tapi di peringkat kita memang kita bersama dengan KKM, bersama dengan MKN kita bersama untuk formulatekan apa dia prosedur SOP kalau dia perlu ditambah baikkan. So far apa yang kita gunakan sekarang ni masih praktikal, masih dapat di manage lah. Cumanya kalau kawasan yang red zone contohnya kan, nanti kemudian diminta supaya atau bukan diarahkan untuk buat PKPD. Bermula daripada itu kita harap mereka yang berada kat kawasan red zone itu dia harus faham, harus sedar kenapa itu dibuat. Kadang-kadang benda itu tujuan kita buat tu untuk memastikan kawasan yang red zone tu akhirnya akan pulih ataupun menjadi yellow zone ataupun akhirnya ke hijau. Itu prinsip pengawalan yang kita gunakan di lapangan tu sebenarnya. Jadi kalau katakanlah ialah kita kena beradaptasi sedikitlah dengan keadaan ini lah. Kita di lapangan memastikan pergerakan
itu seminima yang dapat kalau dapat ya. Okey. Sehingga mana keadaan itu mungkin kembali pulih lah. Dan sudah tentu bukan saja menghadkan pergerakan manusia ataupun penduduk di kawasan tersebut, tetapi kalau kita lihat dalam wabak COVID-19 ini ada juga pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan bantuan dan sebagainya yang disalurkan kepada kawasan-kawasan yang terjejas. Jadi adakah pihak Angkatan Pertahanan Awam juga akan turut menyelia bagi penghantaran barangan makanan ataupun memastikan keadaan keselamatan itu juga terjaga dalam waktu penghantaran? Okey. Sangat kita hargai sebenarnya sumbangan daripada siapa-siapa yang ataupun individu, NGO, whatever lah. Cumanya dalam kes ataupun dalam coronavirus sekarang ni, season coronavirus, oleh kerana kita tidak mengetahui secara fizikal benda itu, tetapi kita datang dengan sesuatu mekanisme pengurusan pengagihan ataupun sumbangan. Bagi mereka yang ingin menyumbang, itu pasal telah dibuat keputusan supaya mekanisme pengurusan sumbangan itu berlaku. Kita tak boleh lagi macam kita buat decision kita sendiri. Kan kita rasa kita prihatin, that one we appreciate, sangat kita hargai. Dikoordinatkan sebenarnya. So dikoordinatkan sumbangan-sumbangan dalam bentuk bantuan keperluan tu diminta supaya dimaklumkan kepada kebajikan masyarakat, akhirnya akan diagihkan bersama oleh APM dan juga agensi-agensi yang berkaitan lah, sama ada rela ataupun local leaders. Itu secara minima sebenarnya kita buat tu tujuannya macam tadilah, kita nak supaya tidak putuskan rantaian dan pergerakan tu menyebabkan putus rantaian tu, pergerakan yang minima itu. Bagaimana pula rutin anggota APM sendiri sebelum dan juga selepas sekarang ini apabila Perintah Kawalan Pergerakan dikenakan fasa kedua sekarang ini untuk masyarakat Malaysia, pastinya ada sedikit perubahan dari sudut kerja harian anggota APM sendiri sekarang, Tuan? Ya, betul. Secara prinsip kita punya swing ini selepas 3 minggu lah. Anggota ni kalau bertugas memanglah ideally memang kita buat dalam bentuk shift rotation, tetapi oleh kerana kita faham dan kita juga cukup sedar dan kita pun dilatih untuk kalau dalam keadaan sekarang ni, maknanya rotation itu memang terpaksa kita ubah time to time. Kadang-kadang mereka terpaksa bertugas. Contoh, saya ambil kawasan yang PKPD. Anggota bila kita turun kat lapangan, mereka akan stay kat lapangan tu terus. Mereka akan stay kat situ. Contoh, kita bagi, sekarang ni kami menggunakan itu. Seminggu, selepas seminggu, dan baru kita rotate balik. Maknanya 24 jam seminggu tu mereka berkat situ lah. Makan, tidur, mandi semua. Makan, tidur. Kalau dewan lah tempatnya. Memang kita tak fikir kita lah masa tu. Memang kita fikir rakyat. Kita fikir orang ramai. Kalau kita punya penugasan di PKPD, yang tempat lain tu kita akan try untuk scalekan supaya nanti apabila kita punya return of anggota itu berlaku, dan kita pun nak memastikan anggota itu dalam keadaan bersedia juga mentally dan physically untuk bertugas. So, lepas tu 3 minggu tu begitulah keadaannya. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk APM juga. Difahamkan APM juga terlibat untuk mengawal selia pergerakan warga asing di beberapa kawasan ataupun kepadatan warga asing yang tinggi di kawasan-kawasan tumpuan yang disebutkan. Jadi mungkin Tuan boleh ceritakan tentang operasi dan juga penggerakan anggota di kawasan-kawasan tumpuan bagi warga asing untuk mencegah wabak COVID-19 ini. PKPD sekarang ni salah satu tempat yang paling ramai itu dekat One City Plaza, itu warga asing ramai. Lepas tu di Selangor Mansion, itu telah dijadikan PKPD. Alhamdulillah apabila digazetkan sebagai PKPD, maknanya kita akan buat satu dia punya prinsip kawalan yang sangat ketat. Jadi untuk memastikan mereka tidak bergerak sebebas. Jadi ialah 3,000 lebih, ada yang 5,000 lebih dia punya komponen dalam bangunan-bangunan tu kan kita kawal selia. Dan kawasan-kawasan lain yang diminta untuk mengawalnya akan difokuskan lah. Sebab ialah kadang-kadang kita tidak ni juga mungkin communication kepada warga asing tu, mereka hidup dalam kelompok mereka sendiri. Jarang tengok TV kita kan. Agaknya lah. Tapi itu pasal yang kita mau concentrate on that area. Supaya mereka sedar arahan kerajaan sekarang, pergerakannya sangat minima, terhad. Dan mereka juga sebagai mereka yang menghuni bumi Malaysia, mereka juga harus mematuhi kita punya aturan kita. Apa antara langkah yang diambil oleh anggota APM sendiri apabila mendapati ada masyarakat yang ingkar PKPD ini, terutama di kawasan hotspot yang anggota APM diletakkan? Adakah tindakan serta-merta akan diambil ataupun amaran diberikan terlebih dahulu kepada mereka? Prinsip dia amaran kena bagi dulu. Kalau ingkar berlaku, itu mereka akan dirujuk kepada polis untuk dibuat tangkapan lah. Itu prinsipnya dalam
PKP ni prinsipnya itu. Kita advise, after advice tu tak berlaku, sekarang ni memang tanggapan dah dibuat oleh pihak polis, pihak berkuasa pun dah menangkap. Kita akan maklumkan dan mereka akan dikenakan tindakan. Okey, kalau kita melihat pelan dan juga rangka kerja oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kawasan-kawasan yang berisiko sama ada di kawasan bandar ataupun di kawasan yang luar daripada bandar dan juga pedalaman itu dikesan dan juga diberikan kerjasama kepada anggota-anggota Kementerian Kesihatan Malaysia. Adakah dalam hal ini Angkatan Pertahanan Awam Malaysia turut bersama dengan anggota KKM untuk memberikan kita kata laluan yang lebih mudah dan juga pemudah cara bagi KKM melaksanakan ujian pengesanan kontak dan juga ujian bagi merawat pesakit dan sebagainya. Dalam penugasan sekarang ni, komponen penugasan dia, tadilah contoh kita ambil contoh satu kawasan PKPD tadi. So di bangunan itu, oleh kerana sekarang ni hampir keseluruhan negara ada operasi itu dilaksanakan. Tentu sekali beberapa agensi memerlukan support. Baik. PKPD, kawasan PKPD contohnya, beribu orang yang nak kena disuap, diambil sampel oleh KKM. Dan pihak kami memang di situ untuk membantu KKM dalam melaksanakan urusan itu. Itu berlaku di semua stesen-stesen kuarantin sebenarnya. Untuk contohnya, keperluan harian kepada mereka yang telah diletakkan di stesen kuarantin itu. Keperluan harian ini makanan, digadgetkan sebagai zon merah. Apabila kita masuk ke situ, dua komponen akan berlaku. Satu, KKM akan mengambil sampel mereka ini. Itu memang diambil sampel dalam tempoh 14 hari akan diambil sampel lah. Yang keduanya, keperluan harian dia adalah makanan dan keperluan dia. Itu kena dihantar hari-hari. Yang itu tugas APM tadi. Okey. Melaksanakan perkara itu. To make sure that mereka dalam masa 14 hari itu dapat kita uruskan lah. Dapat terbaik mungkin. Daripada pihak APM sendiri, bagaimana untuk sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan agar anggota APM juga berada dalam keadaan sihat sejahtera untuk memastikan mereka dapat melaksanakan tugas? Pematuhan tadilah, time to time memang kita ini macam kita dalam kapal terbang lah. Kan masuk kapal terbang, langkah keselamatan tu dibesar. Begitu juga kami, penugasan harian bila kita buat roll call, walaupun mereka telah mahir menggunakan PPE tu kan, tapi tetap juga kita bagi mereka every day, setiap kali kita roll call tu kita akan maklumkan penggunaan PPE begini sampai dikon dia balik bertugas tu dikon Itu memang kita tekankan untuk because operasi coronavirus ni dia very specific. Macam saya tekankan awal tadi, dia need pematuhan yang sangat tinggi. Okey. Tadi Tuan sebutkan tentang penyerahan agihan bantuan makanan dan sebagainya kepada kawasan khususnya PKPD. Jadi bagaimana kita kata gerak kerja untuk pengagihan bantuan itu? Adakah diserahkan dari rumah ke rumah ataupun diserahkan kepada ketua-ketua kawasan masing-masing? Okey, dia ada dua prinsip. Peringkat pertama, awal kita akan serahkan rumah ke rumah. Okey. Rumah ke rumah lah. Itu dalam tempoh 3 ke 5 hari awal tu begitu dilaksanakan. Lepas tu time to time juga kita minta supaya mesyuarat tu memutuskan supaya oleh kerana kadang-kadang rumah tu terlampau banyak kampung. Contoh sampai dekat 1000 rumah. So kita mengambil satu pendekatan, kita buat selected dropping zone. Dropping zone ni untuk kita letakkan stockpiling makanan tu. Dan local leaders ataupun pemimpin-pemimpin masyarakat yang kita telah latih untuk menggunakan PPE dan kita pantau pengurusan penghantarannya, dipilih untuk menghantar kawasan-kawasan tertentu. Contoh dalam 100 biji rumah ada satu kumpulan mereka hantar. Begitulah kita laksanakan sekarang. Alhamdulillah lah so far semakin kita tambah baikkan. Because yang ni sangat ni dia kita minta maaf kadang-kadang tapi kat awal memanglah kita punya pengurusan tu sebab kita tak dapat mapping kan dia punya density kawasan. Selepas hari kedua sangat stabil lah. Okey, baik. Untuk yang terakhirnya mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit nasihat ataupun saran daripada pihak APM untuk sama-sama membantu mengurangkan penularan COVID-19. Nasihat ini standard saya ulang balik lah macam tadi lah. Kita minta supaya rakyat ataupun masyarakat kita faham kenapa perintah kawalan pergerakan ini dilaksanakan. Ada ketikanya ada tempatnya diperketatkan. Kita dekat lapangan memang sangat mengharapkan itu untuk memastikan rantaian penularan ataupun kita punya coronavirus ini kita putuskan. Jadi kita menasihatkan ialah ada masa yang kita boleh melaksanakan kehidupan harian seperti biasa, tetapi dalam tempoh sekarang kita sangat memerlukan
masyarakat faham, masyarakat sabar, masyarakat tahu kenapa kerajaan melaksanakan beberapa proses perintah ini. Tujuannya kita yang berada kat lapangan kami dan beberapa agensi lain ini sebaik mungkin, terbaik mungkin untuk memastikan rakyat kita ni tidak kata orang ni tidak dalam keadaan yang terdedah kepada bahaya. Itu saya mohon saya bagi pihak APM mungkin mohon juga bagi kerjasama yang terbaik mungkin insya-Allah kita sedar beberapa ketidaktentuan dalam kehidupan harian tu berlaku, kita sedar. Betul. Dan kita memohon semua sabar. Kami kat bawah pun sangat sabarlah. Betul. Okey, baik. Kesabaran yang tinggi memang amat diperlukan pada waktu-waktu yang sangat mencabar ini. Terima kasih kepada Penolong Pesuruhjaya PR Abdul Wahab Rahim bersama kami hari ini untuk berkongsi berkenaan peranan APM untuk mencegah penularan wabak COVID-19. Okey, baik, kita doakan juga petugas-petugas Barisan Hadapan khususnya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dapat menjaga keselamatan diri masing-masing dan juga memastikan agar masyarakat juga dapat terus memberikan kerjasama kepada pasukan petugas Barisan Hadapan ini supaya urusan dipermudahkan bagi kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Terima kasih sekali lagi pada Tuan Abdul Wahab kerana bersama dengan kami.